Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjat rasa syukur kehadrat Allah dengan limpah kurnia dan izinnya memberikan kepada kita kelapangan pada malam ini untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita di dalam bab yang pertama, saya mestilah muslim di sudut akidah, siri yang kedua. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga mesti beriman bahawa Rasul yang terakhir dari kalangan Rasul-Rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai satu mukjizat berkekalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihil dhalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin." Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul, yakni dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka ada yang menerima seruan rasul itu ada yang diberi hidayat petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, menggembaralah kamu di muka bumi. Kemudian, lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Surah An-Nahl, surah 16, ayat ke-36. Tuan-tuan sekalian, selain daripada kita beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga hendaklah beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada umat ini rasul. Maknanya rasul-rasul yang dikirimkan oleh Allah adalah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara yang besar, yakni disebut sebagai tauhid, perkara akidah. Makna rasul diutus pada kita nak ajar benda ni. Benda yang besar, sangat besar, iaitu penyembahan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tersilap duk tengok rasul ni diutus pada kita nak bincang benda kecil-kecil. Ada orang tersalah duk bincang tentang benda yang kecil, terlalu kecil. Itu bukan tujuan pengutusan rasul. Tujuan dia adalah benda besar. Ani abudullah, hendaklah kamu sembah Allah. Wajtanibu taghut, jangan sembah selain daripada Allah. Taghut itu sembahan selain daripada Allah. Jadi jangan kita duk bincang benda yang macam mana cara yang kecil-kecil Rasulullah buat. Itu benda-benda sampingan sahaja, bukan benda-benda keutamaan. Kadang-kadang orang kita sibuk dengan benda-benda yang kecil-kecil ini. Bincang bab tentang bagaimana sunnah makan. Tak salah bincang sunnah makan, tapi bila makan tak ikut sunnah juga, makan tak berhenti-henti. Tang bab makan tu, duduknya begini, makannya bersimpuh, tapi bila bab makan, makan 3 talam. Yang tu tak sunnah pula. Jadi jangan duk keliru, duk main benda-benda pusing-pusing yang kecil-kecil. Fokus benda yang besar. Kenapa Rasul diutuskan? Baik, maka Rasul-Rasul diutuskan untuk ajak sembah Allah. Bagaimana nak mengekalkan selepas kewafatan para Rasul, bagaimana nak kekalkan pengajaran ataupun apa yang disampaikan itu ada ditinggalkan kepada umat yang berikutnya, maka diberi pada mereka kitab. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quranul Karim. Kitab ini adalah peninggalan setelah wafatnya para rasul, maka boleh pakai kitab itu. Namun begitu tuan-tuan sekalian, kitab-kitab
Taurat, Zabur dan Injil telah dimanipulate. Oleh siapa? Oleh paderi-paderi, oleh pendeta-pendeta, orang yang faham bahasa kitab juga. Mereka manipulate ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kitab yang akhirnya diturun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah intipati kandungan di dalam kitab-kitab ini tuan-tuan? Intipatinya ialah cerita tentang mengenal Allah. Siapa Allah? Allah ni bagaimana? Kita bincang hari itu kan, iaitu Allah itu adalah Khaliq, pencipta. Dia yang menciptakan. Maka bila Allah Ta'ala itu menciptakan, hukum-hukum yang berkaitan dengan penciptaan Allah itu tidak terikat dengan Allah. Maksud dia begini. Kalau makhluk, kita kata pasti ada sesuatu yang mengadakannya. Itu formula untuk makhluk. Tetapi formula itu tak boleh pakai pada Khaliq, kepada pencipta tak boleh. Kita tak boleh kata siapa yang menciptakan Allah. Tak boleh lah, sebab Allah Ta'ala tu pencipta. Maka formula tu tak sesuai untuk dia. Tak boleh kita meshkan dengan dia. Tak boleh. Sebab dia tu pencipta. Untuk makhluk boleh. Siapa cipta bangsal, siapa cipta surau, siapa cipta bangunan, siapa cipta kedai, siapa cipta... boleh. Ini orang ni buat, ni designer dia, ni sebagainya. Tapi untuk Allah, kita katakan bahawa Allah Ta'ala tu ada yang mengajar dia. Tak boleh. Tak boleh pakai begitu. Dia tak akan jadi begitu. Jadi kita kena selesai bab ni dulu tentang mengenal Allah. Apa yang nak kenal Allah? Nak kenal Allah ni, Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Apa maksud Tuhan? Dia menciptakan, dia tidak diciptakan, dia tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Tuhan ni tempat kita bergantung dengan dia. Itu sifat Tuhan. Kalau manusia mencipta Tuhan, bagaimana? Manusia bila dia cipta Tuhan, dia terpaksa bergantung dengan benda yang dia cipta. Susahlah. Kalau dia tak cipta, Tuhan tu tak wujud. Lalu mereka jumpa binatang-binatang tertentu yang besar, dia jumpa, maka dia jadikan Tuhan. Jumpa gajah jadi Tuhan. Sedangkan kalau tak cicak duduk atas gajah tu pun dia tak boleh buat apa juga. Patung gajah tu tak boleh buat apa juga. Maknanya lemahlah dia. Dia lemah sebab benda-benda yang duduk ganggu dia. Dia pun tak boleh buat apa juga. Kita kena pergi bersih, kita kena pergi cuci, ada terpaksa bagi mandi, susu dan sebagainya. Itu menggambarkan bahawa Tuhan yang dia sembah itu bersifat lemah, ya. Kemudian datang para rasul cerita tentang matlamat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kita dijadikan? Ya, apa sebab kita dijadikan? Kita bincang itu, Allah Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ya, iaitu tidak diciptakan jin dan manusia kecuali illa untuk sembah Allah. Kita ni diciptakan untuk sembah dia. Sembah di sini maksud taat. Taat dalam semua perintah Allah Taala kita taat. Bukan hanya bab solat saja, semualah. Larangan dia kita patuh, apa yang dia suruh buat kita buat, maknanya itu dimasukkan sebagai sembah Allah. Kemudian kita juga diajarkan untuk mengetahui asal usul kita. Kita ni datang dari mana? Siapa datuk kita? Datuk kita Nabi Adam alaihissalam. Itu keturunan, kita datang daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adam dijadikan bagaimana? Allah Ta'ala cerita detail tentang kejadian Adam. Kemudian Allah Ta'ala cipta pula bagaimana pembiakan. Kita ni dibiakkan macam mana? Detail juga dicerita dalam Quran. Detail sangat. Cerita tentang percampuran benih, daripada benih jadi segumpal darah, daripada segumpal darah jadi seketul daging, daripada seketul daging jadi tulang belulang. Maknanya detail. Sangat detail dicerita tentang kejadian manusia. Maknanya Allah Ta'ala cerita hebatnya. Tuan-tuan sekalian, cuba kita bayang. Zaman para sahabat dulu, mereka tidak boleh membuktikan tentang kejadian kita ni, mereka tak boleh nak bukti sebab tak ada teknologi yang boleh membuktikan. Mana ada teknologi yang zaman tu boleh buktikan bahawa berlakunya pencampuran benih, lepas benih jadi darah, jadi daging, jadi tulang belulang, jadi lembaga, kemudian berpusing pula ke sini, kemudian tahu sama ada jantina lelaki tu. Mana ada teknologi? Tak ada. Tetapi hebatnya para sahabat, mereka beriman, yakin sungguh-sungguh. Ya, kita ada teknologi, dah nampak baru nak percaya. Kadang-kadang orang kita dia tengok benda ajaib baru nak percaya hebatnya Tuhan. Oh, tengok dekat awan ada kalimah Allah, baru Allah ada kalimah Allah. Oh, hebatlah. Padahal hari-hari dalam Quran tu ada kalimah Allah, tak ada pula rasa kehebatan Allah. Nampak itu. Cerita tentang pergi masjid, pergi surau, ada sejadah semayang. Oh, terperanjat. Tengok sejadah dia semayang, Tuhan punya sejadah tak semayang, tak rasa hebat pula. Tak rasa pelik. Oh, kita nak tunggu bukti baru nak.
Oh, nampak ini hebatnya Allah. Tangkap ikan, oh ada tulis kalimah Allah kat ikan, baru nampak hebatnya Allah. Takkan nak tunggu tangkap ikan, jumpa kalimah Allah, baru nak nampak hebat Allah. Nampak kita ni masalah tu. Masalah dengan apa? Masalah dengan iman itu. Nak tunggu nampak keajaiban, baru nak yakin. Jadi dia tak akan bertahan. Ya. Orang kita dia sukalah benda-benda begitu. Dia suka benda-benda yang bersifat-sifat yang mistik-mistik ni, baru nak nampak, oh Allah Ta'ala tu hebat, Allah Ta'ala tu begini, Allah Ta'ala tu begitu. Ya. Kita tak mau jadi begitu, tuan. Kita jadi beriman seperti mana diajar oleh para rasul, beriman seperti mana yang terkandung dalam kitab, beriman seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala perihal tentang kenapa kita dijadikan dan juga asal-usul kita bagaimana. Kita asal bagaimana. Hidup kita 5 peringkat, tuan sekalian, kan? Mula-mula kita hidup di alam roh, kemudian kita hidup di alam rahim, dan kemudian kita hidup di alam dunia, kemudian kita akan beralih ke alam barzakh, dan akhirnya kita akan beralih ke alam akhirat. Ini 5 peringkat kehidupan. Ini kita kena ingat lah. Inilah peringkat kita ni sekarang. Alam dunia ni alam apa? Alam yang kita kena buat amal sungguh-sungguh. Alam dunia ni alam yang kita nak minta ampun sungguh-sungguh. Alam dunia ni kita nak kumpul pahala banyak-banyak. Sebab nanti kita akan duduk di alam yang dipanggil alam barzakh, yang tak boleh buat apa lagi dah. Hanyalah bergantung dengan ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan juga harta-harta yang kita sebut sebagai jariah yang kita wakafkan. Itu je. Jadi kita kena tahulah, masa hidup kat dunia ni, masa kita dah agak pendek. Kajian yang terbaru menunjukkan rakyat Malaysia hidup sekitar 75 tahun. Ya, 75 tahun rakyat Malaysia hidup, lebih kurang umur begitu. Average yang begitulah, ya. Jadi tak lama dah kita nak hidup ni. Ya, kemarin tuan-tuan sekalian, saya dapat satu panggilan telefon, ya. Baru saja 2 bulan lepas saya sembang dengan dia, satu orang businessman yang saya sebut, tuan-tuan kenal, saya tak boleh sebutlah nama syarikat tu, tuan-tuan sedia maklum sangat. Jadi saya duduk sembang dengan dia, dia pun suka. Saya kata, Ustaz, baguslah Ustaz, saya dapat jumpa Ustaz banyak bab agama, saya boleh tanya Ustaz. Bila Ustaz boleh datang lagi, kita boleh bincang-bincang di kedai kopi, minum-minum dengan dia. Kedai itu dia punya. Semalam saya dapat satu call yang agak mengejutkan. Dia sakit perut, pergi ke hospital, doktor kata confirm cancer stage 4. Sakit perut, ya. Muda, ya. Dan dia sangat terperanjat, terkejut yang amat sangat. Sekali sakit perut, pergi cek, dah stage 4. Dan dia tak boleh terima lagi yang dia kena kanser, dan semalam dibuat pembedahan. Saya pun tak ziarah lagi. Biar dia rehat dulu lepas pembedahan. Tuan-tuan sekalian, saya difahamkan dia tak boleh terima dia kena kanser stage 4. Sekali-sekali tu stage 4. Ya, kanser usus. Lelaki banyak kena kanser usus. Dan doktor beritahu kepada kawan dia, chances dia untuk hidup hanya 6 bulan sahaja. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, sekali dapat berita yang macam tu, 6 bulan je nak hidup. Macam mana ke? Kalau kena kat kita, macam mana, tuan-tuan? Macam tu, kita nak berfikir macam tu lah. Tiba-tiba kita dapat satu mesej, begitu, 6 bulan kita hidup. Macam mana? Ada masa lagi kita nak kelang kabut, duk sibuk dengan hal dunia lagi. Ada masa lagi kita kelang kabut dengan hal-hal yang tidak memberi faedah pada kita. Kita ambil pengajaran macam tu. Bayangkan tiba-tiba kena kat kita. Cuba kita patah balik benda tu kena kat kita. Sempat ke 6 bulan ni nak buat macam-macam? Sempat ke 6 bulan ni Tuhan nak terima amal-amal kita? Sempat ke 6 bulan ni Tuhan nak terima taubat kita? Sebab tu kita ni kena ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit, dengar perkhabaran, ambil berat benda-benda yang macam ni. Ya, sebab akhirnya kita tahu fasa yang kita akan masuk nanti, yang pastinya kita masuk yang fasa alam barzakh, alam kubur. Tak ada siapa yang kata saya tak nak pergi. Semua akan pergi. Pasti akan pergi. Ya, maka kita tahu bila masuk di alam tu apa kena. Apa nak buat di situ? Takut-takutnya kita duduk di alam tu lebih lama pada hidup di alam dunia. Hakikatnya datuk nenek moyang kita begitulah. Mereka dah duduk di alam barzakh lebih lama daripada mereka hidup di alam dunia. Itu hakikat yang sebenar yang kita sedia maklum. Datuk nenek moyang kita dulu yang dah meninggal, masa umur dia 60. Kita pun dah 60 dah. Dah berapa lama dah dia duduk dalam kubur tu. Jadi maknanya duduknya dia di alam barzakh tu lebih lama hidup di alam dunia. Jadi kita kena fikir, bila Allah Ta'ala sebut tentang asal-usul kita, ke mana kita nak pergi, maka kita kena buat bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena beriman bahawa Rasul yang dikirimkan kepada kita ni, umat akhir zaman ni, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada Rasul lain lagi dah. Siapa-siapa mari mengaku jadi Rasul, bukan.
Siapa-siapa mari kata bahawa malam tadi Allah Ta'ala telah berfirman ke dia. Bukan. Tak ada dah. Tak ada lagi dah. Bahawa terhentilah wahyu. Satu hari tu saya kuliah di satu tempat di Bangi lah. Saya tak sebut di mana. Ada orang yang datang kuliah saya. Lalu dia kata, dia tak setuju dengan pandangan saya. Bila saya kata, tak mungkin seseorang manusia itu boleh kata dia bermimpi bertemu dengan Allah. Jadi lepas kuliah dia debat dengan saya. Bila jumpa saya tak puas hati. Dia kata, Ustaz, dalam kitab ada menyebut para ulama mengatakan hukumnya harus bagi orang bermimpi jumpa Allah. Saya kata, kalau dalam kitab kata ada, betul ke? Ingat semua ada dalam kitab tu betul ke? Tidak semesti semua ada dalam kitab tu betul. Baik, sekarang mari kita fikir. Kalau orang tu kata dia bertemu Allah, Allah Ta'ala berfirman pada dia, apa guna Quran? Sebab telah datang wahyu yang baru ni. Jangan main-main. Jangan main-main ni. Datang wahyu baru lah ni sebab Quran dah komplit, tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman dengan dia. Walaupun dia kata dalam mimpi, hati-hati tuan-tuan sekalian. Hati-hati. Jangan mudah-mudah ingat ada dalam buku, ada kitab semua betul. Tak. Sebab tu akal kita kena guna juga. Apa makna khataman nubuwah? Apa makna penamat kepada kenabian? Jadi hati-hati tu. Ini bukan calon-calon orang juga, orang yang mengaji agama juga ni. Mari duduk balas dengan saya tu. Jadi tuan-tuan, kita kena guna akal juga. Hati-hati. Elemen-elemen ini akan menyebabkan nanti akidah kita bermasalah. Nanti kita akan pergi, dia mimpi jumpa Allah tu. Bukan jumpa Rasulullah, jumpa Allah. Ini jangan main-main. Syekh Abdul Qadir Jalani satu hari dia berjalan di padang pasir. Lalu datang suara daripada langit. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, aku adalah Allah. Apa Syekh Abdul Qadir Jalani kata? Engkau adalah syaitan. Sebab apa? Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani orang berilmu. Dia tahu bahawa Allah tidak akan berkata-kata dengan manusia macam ni. Engkau adalah syaitan. Kita tak ada ilmu, kita terima. Masalah itu tuan-tuan ya. Jaga, ini perkara yang berkait dengan masalah akidah. Jangan main-main. Ini masalah akidah ya. Banyak orang ikut ajaran sesat ni siapa tuan-tuan? Golongan terpelajar. Doktor-doktor perubatan, ya. Banyak yang ikut ajaran sesat. Yang pakai kereta-kereta mewah. Saya pergi ajaran sesat ni, saya pergi duduk dengar kuliah dia. Saya perangai saya lain, saya pergi duduk dengar. Saya tahu ni ajaran sesat ada masalah, saya pergi, saya duduk dengar. 1 jam saya duduk. Tengok siapa yang datang. Golongan-golongan pencen. Kereta-kereta luar tengok Mercedes, Estima, Volvo. Sebab cara jalan shortcut. Tidak ada shortcut. Tak masuk syurga tak ada shortcut. Ya? Mereka terpedaya dengan gaya-gaya bahasa yang pelik-pelik dan sebagainya. Ini kita khawatir tuan sekalian ya, sebab ajaran sesat agak berkembang. agak berkembang. Kita ada pula maha guru tak apa benda nama tu yang boleh buat masuk jerebu dalam pasu dia. Tu. Hebat maha guru tu. Ada ke jerebu boleh masuk dalam pasu dia? Ya. Ada pula satu orang lagi mengaku dia kata sebab saya buat report polis jerebu hilang. Tuan-tuan sedia maklum ni orang kerja dia buat report je tu. Malas nak sebut nama, ada rakaman. Ya. Tuan-tuan ni semua berakidah, jangan main. Dia kata jerebu hilang sebab dia buat report polis. Hati-hati. Kalau kita mengaji berakidah tak boleh begitu kan? Jangan. Dah tua-tua cari naas pasal apa? Dah tua-tua duk cari penyakit pasal apa? Yang berakidah ni bukan boleh main-main. Jadi jangan buat gurau-gurau. Sebab saya buat report polis lah jerebu hilang. Jangan buat pasal. Ini benda bukan benda gurau. Ini bukan benda untuk dibuat humor. Ya? Ini benda akidah. Baik. Maka Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa mari mengaku Rasul kita tolak. Baik lelaki baik perempuan tak ada. Kekal di situ. Kemudian Allah Taala kirimkan kepada Nabi kitabullah yakni Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang kekal. Maknanya tidak ada perbincangan lagi ada kesalahan kesilapan. Tak ada. Sebab ini jaminan daripada Allah. Bila Allah Taala jamin, kita percayalah, kita pegang sungguh-sungguh. Sebab tu Quran itu tuan kita pergi mana-mana pun orang baca sama kan? Pergi mana-mana pun baca sama. Berbeza dengan kitab-kitab agama lain. Saya jumpa dengan orang Kristian, tanya, you baca Bible dalam bahasa apa? Saya baca bahasa Inggeris. Saya tanya bahasa asli bahasa apa? Saya pun tak tahu. Habis macam mana awak baca dalam bahasa Inggeris, bahasa asli awak tak boleh baca? Habis kalau pergi ke tempat negara lain macam mana? Perancis, dia baca dalam bahasa Perancis pula. Bahasa asal dia boleh baca? Tak boleh baca. Kita tak. Pergi mana pun semua baca dengan bahasa yang sama. Itu salah satu di antara mukjizat Quran. Mudah ya, payah nak faham. Simple lah. Kalau kita nak berhujah dengan bukan Islam pun senang sangat.
Sebab ini yang asli. Semua pergi mana pun bacanya sama. Ya, cuma kita telur je lah lain sikit bunyi-bunyi kan. Biasalah tu. Kita ni orang Malaysia alhamdulillah lah boleh sebut dengan elok. Tapi kalau kita pergi tempat-tempat macam negara China dan sebagainya, bunyi dia lain lah sikit, tapi masih ada kalimat yang sama, ya. Baik. Allah Taala cerita di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat ke-36 bahawa setiap umat Allah Taala utuskan pada mereka rasul. Makna tidak ada umat yang tertinggal. Makna tak boleh kata satu kelompok tertinggal. Tak, Allah Taala utuskan kepada mereka rasul. Untuk apa? Untuk ajar taat pada Allah. Dan jangan taat selain pada Allah. Taat, patuh, tunduk, terima, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para rasul yang melaksanakan tanggungjawab mengajar manusia kepada agama Allah, ada orang terima, ada orang tak terima. Ini rasul, tuan-tuan, ni rasul. Ajak pun orang ada terima, tak terima. Bukan semua yang Nabi ajak tu semua orang terima. Sedangkan pada diri Nabi itu telah ada mukjizat yang hebat. Mereka minta, wahai Muhammad, kalau kau boleh buat lagu ni, kalau kau boleh buat lagu ni, kami ikut kamu. Nabi tunjuk, mereka tak beriman juga. Ya, sebab mereka itu memang hatinya bermasalah. Maka begitu tuan-tuan sekalian, bila kita ajak orang kepada Islam ni, kita kena sabar. Ajak kepada Islam ni kena sabar. Kita mungkin kena herdik, kita mungkin kena halangan dan sebagainya. Kita kena sabar sebab para rasul melalui jalan-jalan yang sama. Metod dakwah penting tu sekalian. Metod dakwah ni sangat mustahab. Bagaimana nak dakwah? Kita kena belajar metod dakwah. Selain daripada kita ada ilmu, metod tu penting. Kita ni hari ni lemah dekat metod tu. Ilmu banyak, tuan-tuan, dia pun banyak ilmu, tapi metod tu, bagaimana nak tegur budak-budak, bagaimana nak ajak remaja, bagaimana nak ajak orang dewasa, bagaimana nak dengan orang yang tua, metod tu kita lemah kat situ lah, ya. Pagi tadi saya kuliah duha di Kompleks Pendidikan Islam Bangi. Lalu ada orang tanya soalan, kata, Ustaz, macam mana kita nak tegur orang yang duduk isap okok sebelah kita? Kita ni bawa family ni, nak makan dan sebagainya, isap okok kuat. Kita kena tegur, bagi tahu, Assalamualaikum, minta maaf, saya dan family nak makan, boleh tak tuan berhenti isap okok, asap kena sini. Bahasa tu, kita kena berani cakap. Tapi kita tak cakap, kita duduk cakap sama-sama meja kita. Siapa hisap okok, otak tak ada, tak fikir, lama-lama kita stres, tension kan. Makan pun dah tak selera dah. Anak buat silap pun mula kita nak naik angin sebab tengah duduk geram. Kita kena selesai kan, cakap. Orang kita tu sensitif. Orang Melayu ni sensitif, tegur, oh sensitif. Kita kena cakap. Arab dia cakap. Cakap lah. Cakap baik-baik kan. Boleh tu saya nak, lepas saya habis makan, tuan nak isap okok, isap. Tapi kami nak makan. Saya bawa anak-anak nak makan. Isteri saya pun tak apa nak sihat. Boleh saya minta bantuan? Cuba saya cakap baik-baik. Boleh kan? Boleh buat lah. Ni nak kata bila mari ilmu tahu, tapi bila nak mari buat dia sangkut di situ. Jam kat situ dah jam. Kita kena cakap baru kita berani. Sebab kalau tidak orang lain makin beranilah. Di barat tu selain orang tak jual rokok di restoran. Ya, di negara kita ni kedai makan jual rokok. Di barat tak ada. Pasar raya kan. Tuan-tuan pun saya tengok ramai sini yang pernah belajar di luar negara, pergi. Tuan-tuan sedia maklum kan? Mana ada kedai makan jual. Saya pernah WhatsApp ke ahli parlimen. Kata boleh tak bentang kat parlimen minta tolong kita berhentikan penjualan rokok di kedai-kedai makan. Biar dia nak beli di pasar-pasar raya je. Bila dia tak ada stok kat situ, dia kuranglah sikit. Mulalah peringkat demi peringkat. Boleh buat, undang-undang boleh saja. Ya. Tapi orang tak buat. Sebab apa? Sebab yang tuan-tuan sedia maklum lah. Ada cukai, ada apa. Sekarang ada apa? Sekotak RM17. Pada muka RM17. Ya. Ada yang hisap pagi separuh, malam separuh. Jimat. Baik jangan isyak kalau nak jimat sungguh. Itu belum lagi cerita pasal web. Panjang pula cerita ni kan. Baik tuan-tuan sekalian. Maka Allah Ta'ala cerita tentang para rasul diajak orang kepada hidayah. Ada yang ikut, ada tidak ikut. Akan ada kelompok yang bersama, ada kelompok yang tidak bersama. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada kelompok yang menentang. Tak bersama satu hal, menentang ni satu hal. Menentang, menghalang dakwah Nabi SAW. Ini satu hal lagi ya. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita. Tengok Allah Taala kata apa? Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tuhan kata mengembaralah kamu di atas muka bumi. Tuan-tuan, Islam je agama suruh kita pergi melancong. Pergi melancong, pergi tengok, pergi melawat, pergi tengok bagaimana kesudahan
yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kita ni disuruh berjalan tuan sekalian. Jalan bukan pergi shopping, tak, pergi berjalan, pergi tengok tempat negara orang. Pergi Turki tengok bagaimana runtuh kerajaan Osmaniyah. Macam mana kerajaan itu runtuh. Kita duk baca dalam versi yang satu versi saja. Mari kita baca dalam versi yang berbeza. Kita baca kenapa mereka gantung gambar Mustafa Kamal Atatürk banyak-banyak tempat sangat. Kita kena tahu, kita kena kaji. Ya. Kita pergi ke negara-negara umat Islam tengok kenapa. Kita kena melancong buat kajian, bukan melancong duk kira nak buat balik souvenir. Bukan macam tu. Islam suruh pergi melancong belajar, tengok. Kita berjalan. Ya, jalan tengok begini, begini, begini. Baru kita nampak tentang kesan-kesan kesudahan kaum-kaum yang telah menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dasarnya pengutusan para rasul bertujuan untuk mengesakan Allah dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dialah Tuhan Rabbul Alamin dan Tuhan para rasul. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah menjelaskan kekuasaan Allah yang maha suci dalam pentadbiran urusan makhluknya. Allah mengurniakan kemaslahatan dan kebaikan. Allah penentu al-amr, yakni perintah dan pengutus rasul untuk makhluknya. Baik tuan sekalian, maknanya rasul diutuskan untuk ajar tadilah, iaitu mengesakan Allah. Maknanya ajak bagi tahu hanya ada Tuhan yang satu saja, dia yang mentadbir alam. Dia bila sebut tauhid rububiyah, Allah Taala yang mentadbir alam ini. Alam ini ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Manusia memerlukan rasul kerana para rasul berperanan sebagai perantara di antara Allah dan manusia. Kenapa kita perlu rasul? Sebab kita ni ada rasul, sebab rasul itu pilihan Tuhan. Dan bila Allah Ta'ala pilih rasul, dia tak pernah negotiate dengan kita siapa nak kita calonkan jadi rasul, tak ada. Ini pilihan dia, muktamad. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita kena terima. Ini muktamad, tidak ada negotiation di antara Allah dengan makhluk tentang pemilihan rasul. Maka tugas para rasul sebagai pendidik, pembimbing, menyampai suruhan dan larangan Allah, menyampaikan berita-berita yang menggembirakan seperti adanya syurga sebagai balasan bagi orang beriman dan takwa kepada Allah, serta juga menyampaikan berita kebenaran akan adanya hari pembalasan, iaitu neraka bagi yang kufur kepada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa inna min ummatin illa khilafiha nazira. Baik, sesungguhnya kami mengutuskan kamu, yakni Muhammad, dengan agama yang benar sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul, pemberi ingatan dan juga amaran. Surah Fatir, surah 35 ayat 24. Kenapa kita perlu rasul? Kita perlu rasul sebab rasul nak cerita kepada kita hal-hal yang kita tidak tahu. Hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib. Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu perintah dan larangan Tuhan. Kita tak tahu, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk beritahu perintah-perintah dia, larangan-larangan dia. Maka kita kena ikut rasul. Ada orang dia beriman pada Allah tapi tak beriman pada rasul. Iman dia ditolak. Percaya dengan Quran sahaja, sehingga ada jemaah Al-Quran Malaysia. Dia tak percaya hadis. Tak percaya hadis ni. Dia kata hadis ni kumpul lambat, tak boleh percaya. Hadis ni mungkin ada salah, ada silap. Maka dia tak beriman dengan hadis. Dia kata dia hanya beriman dengan Al-Quran saja. Maka orang ni juga dikata tidak beriman. Tolak rasul, tak beriman. Macam mana dia nak solat? Macam mana nak solat? Tak percaya pada rasul. Macam mana dia solat? Quran kata, cerita tentang warruk'is sujud, hendaklah kamu rokok dan sujud. Tapi macam mana iktidak, bagaimana? Nak baca apa dalam sembahyang? Ya. Bila namanya datang perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala suruh kita juga selawat. Ya. Para sahabat jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat? Tengok sahabat ni, datang perintah Allah, ditanya kepada Nabi, macam mana kami nak selawat? Selawat tu macam mana ya Rasulullah? Nabi pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alami innaka Hamidum Majid. Ini dia Nabi ajar. Maknanya ini dipanggil selawat yang paling besar.
Tak ada dah hak paling besar ni lah selawat dia. Jadi kalau kita nak pergi selawat hak lain-lain tu, kena selawat hak ni dulu. Ini kita pergi baca selawat-selawat yang dikarang oleh para ulama, kita tertinggal selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Tak betul lah tu. Bukan salah kita berselawat dengan apa yang diajar oleh para ulama untuk puji Nabi, tidak salah. Tetapi jangan sampai hak utama tu tinggal. Ini tinggal hak utama. Ini masalah pada kita tu sekalian ya. Yang utama kita tinggal, kita pergi buat yang diajar oleh orang-orang lain. Hak Nabi ajar tu tak nak buat. Oh, rugilah kita. Rugi, sangat-sangat rugi. Ini dia kata, kita perlu kepada Rasul. Bila Allah perintah, macam mana nak buat? Maka Rasul datang ajar kita. Maka sebab itu manusia perlu kepada Rasul. Sebab nak mengetahui apa dia arahan, perintah daripada Allah. Kita tak faham, kita tidak ada komunikasi dengan Allah. Kita ada komunikasi dengan Rasul. Komunikasi kita dengan para Rasul, dengan Rasul yang dikirim kepada kita, iaitu dengan adanya peninggalan Quran. Maka para Rasul itulah yang ada hubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dicerita kepada kita tentang dua benda. Dia sebut apa? Basyiran wa nadhira. Rasul ni datang bagi tahu kita berita gembira. Kamu buat ni dapat ini, kamu buat ni dapat ganjaran ni, kamu buat ni dapat ganjaran itu. Rasul datang cerita pada kita benda tu. Dan Rasul juga datang bagi tahu kepada kita kabar yang menakutkan. Kamu buat macam ni. Ini hukuman dia, ini dosa dia, ini akibat dia, ini kesan dia. Maknanya perkara yang berkaitan dengan syurga, perkara yang berkaitan dengan neraka, macam mana nak masuk syurga, macam mana nak keluar daripada neraka, jangan masuk neraka. Maka Nabi ataupun Rasul datang ajar kita benda-benda gitu. Maka sebab itu kita perlu bergantung kepada Rasul yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang benarlah firman Allah bahawa pengutusan para Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai satu rahmat kepada seluruh umat manusia, selari dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Alam apa? Alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, segala alam yang diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad itu datang bawa rahmat. Sebab Nabi ajar kita bagaimana nak berhubung dengan binatang, kena bersifat kasih sayang, tidak boleh menzalimi. Bagaimana berhubung dengan alam, kita hanya ambil keperluan kita saja, yang bukan keperluan kita jangan dimusnahkan, yang kita tak ada benda dengan kita jangan kita hancurkan. Ini bagaimana kita nak berhubung dengan alam. Siapa aja? Nabi SAW ajar kita benda-benda itu. Baik, yang keempat tu sekalian, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah Azza wa Jalla seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjelaskannya, iaitu memberi penuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Firman Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat yang ke-56. Dan ingatlah, Allah Taala menyatakan bahawa tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan pengabdian kepada aku, iaitu sembah Allah. Maka bila kita kenal sahaja Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena tahu apa tanggungjawab. Tak cukuplah kita kenal Allah, Allah Taala tu Esa, tapi kita tak buat tanggungjawab kita. Bagaimana? Tak laksana perintah, tinggal perintah-perintah Allah, buat benda yang Allah Taala larang. Makna orang ni ada masalah dengan iman, ada masalah dengan akidah dia, tak kuat. Tahu tak Allah Ta'ala terwujud? Tahu. Kenapa tak solat? Malas. Ada masalah iman. Tahu tak ini perintah Allah? Kenapa tak bayar zakat? Ada masalah. Tahu tak ini salah, ini dosa, kenapa buat? Semuanya adalah masalah tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak buat. Ya. Dr. Abdullah Nasir Ulwan di dalam kitabnya Ruhaniyat Da'iyah, Tarbiyah Ruhani, yang menyatakan bahawa satu sifat yang perlu penting dimiliki oleh hamba-hamba Allah, iaitu mempunyai sifat muraqabah. Apa dia? Sifat merasai Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawasi kita. Sifat itu akan menyebabkan kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Bila kita nak buat sesuatu, kita ingat Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala lihat kita, Allah Ta'ala akan mengadili kita. Maka kita akan jadi bagaimana? Jadi orang yang berhati-hati. Sebab itu bila mana Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi SAW, akhbirni alal ihsan, wahai Muhammad, cerita pada aku tentang ihsan. Maka Nabi kata, ihsan itu kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah.
Walaupun pada hakikatnya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat kamu. Ini dia panggil maqam. Disebut maqam ataupun kedudukan muraqabah. Maka itu tanda orang kenal Allah. Boleh tak orang yang ada sifat macam tu tiba-tiba dia buat maksiat? Tak mungkin kan? Tiba-tiba dia ambil harta orang dengan cara yang batil? Tak mungkin kan? Tiba-tiba dia ambil rasuah? Tak mungkin kan? Sebab dia tahu bahawa akhirnya dia akan balik jumpa Tuhan. Nak cari lari mana? Nak pergi duduk di mana? Akhirnya dia suka ke tak suka, dia akan bertemu dengan Allah. Maka sifat muraqabah itu penting. Di antara dia kata mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kehambaan adalah dengan terus melakukan ibadah dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Taimiyah menyatakan ibadah dalam Islam itu mengandungi unsur ketundukan ataupun ketaatan yang digaburkan dengan unsur kecintaan. Ibadah dalam Islam juga mengandungi makna kemuncak ketundukan, kemuncak ketaatan dan kemuncak kecintaan. Ini disebut oleh Ibnu Taimiyah. Dia kata apa? Apa maksud ibadat? Ibadat maknanya sesuatu yang kita lakukan dengan penuh ikhlas. Mesti ada ikhlas. Ikhlas itu menghasilkan kepada kita keredaan. Ikhlas itu menghasilkan kepada kita ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Maka apabila digabungkan unsur-unsur ini, dia akan menghasilkan apa? Apa kesan bila kita dah ikhlas, kita dah tunduk, dia akan menyebabkan kita rasa seronok beribadat. Kita rasa cinta, suka. Orang tanya soalan, Ustaz, saya selalu semayang tak khusyuk, macam mana nak buat? Banyakkan lagi semayang sunat. Lagi tak khusyuk, lagi banyak semayang sunat. Cara dia memang macam tu. Banyak semayang, mengadu dengan Allah. Sampai kita rasa cinta. Sampai kita rasa seronok. Contoh kita buat ibadat, adalah kita sampai kepada peringkat rasa cinta. Nak kena tanya kat tu kan? Bayang tadi, lepas tu rasa macam mana? Makin dekat dengan Allah, tak sabar nak semayang syak ke? Ataupun makin baca Quran, rasa nak baca lagi ke? Makin kita zikir, rasa makin rindu pada Allah ke? Ada tak sampai ke tahap tu? Tak sampai tu, maknanya belum sampai kepada peringkat ketundukan hati lagi. Takut buat sekadar selesai masalah je. Hari ni hari Jumaat, dah semayang Jumaat. Memanglah semayang Jumaat, hari ni hari Jumaat. Habis kesan pada Jumaat apa dia? Tak ada apa kesan. Sedangkan khatib beritahu ittaqullah. Wajib bertakwa kepada Allah. Bertahan tak takwa tu minggu ni sampai minggu depan. Ataupun keluar-keluar masjid, hilang dah takwa. Sebab apa? Selipar hilang. Habis takwa pun hilang sekali. Balik ke pejabat, lekat tak takwa tu? Balik rumah, lekat tak takwa tu? Nak kena tanya lah kan? Sebab khatib tiap-tiap minggu dia ingat tentang takwa. Bertahan berapa hari takwa itu? Atau berapa jam dia tahan takwa itu? Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena energize, charging. Setiap kali Jumaat dia beritahu takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan kamu dalam keadaan selamat. Peringat tu setiap kali Jumaat tu peringat. Wajib khatib peringat. Soalnya kita tu bila berjalan keluar, balik rumah, balik pejabat, tak tunggu sampai minggu depan tu, adakah takwa kita makin meningkat ataupun tu hilang? Maka mana dia kesan takwa itu? Ini persoalan nak kena fikir banyak-banyak. Nak kena renung. Takut nanti kita kata, saya dah pergi semayang, hari ni hari Jumaat saya semayang. I have done my job. I have done my duty. Bukan. Itu bukan macam tu, datang punch card je. Tak, bukan begitu. Ya, maka itu kesan daripada ibadat yang kita lakukan mesti menghasilkan kepada kecintaan. Kata Ibnu Taimiyah lagi, sesiapa yang tunduk kepada seseorang manusia dengan keadaan benci, dia tidak menjadi hambanya. Begitu juga jika dia mencintai sesuatu tanpa ketundukan kepadanya, ia juga bukan ibadah. Seumpama cinta seseorang kepada anaknya dan kawan-kawannya. Oleh itu, salah satu daripada dua unsur tersebut, yakni tunduk dan cinta, tidak cukup untuk dipanggil ibadah kepada Allah. Seorang hamba mestilah mencintai Allah, mengatasi segala kecintaannya lain. Baik, disebut di sini perumpamaan. Perumpamaan dia kata apa? Kalau seseorang manusia itu melakukan sesuatu ketundukan dalam keadaan benci, maknanya dia buat sesuatu tu dalam keadaan tidak suka, maka orang tu tidak dipanggil hamba. Maksudnya nak bagi tahu pada kita tuan, kita buat satu ibadat tu kerana terpaksa, maka kita tak layak mendapat status hamba Allah.
Apa buat? Kena buat. Nampak macam mana Jumaat kena sembahyang, Ramadan kena puasa. Buat terpaksa, buat orang lain puasa, kita kena puasa. Takkan tak puasa, malu kat orang. Buat itu dalam keadaan benci, buat itu dalam keadaan tidak ada redha, maka ia tidak layak lagi dipanggil hamba. Begitu juga dikatakan, tidak dikatakan seseorang itu mencintai sekiranya dia itu melakukan sesuatu itu tanpa ada rasa tunduk. Tak dapatlah cinta. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini suruh kita ini melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ikhlas tu syarat wajib. Lepas tu redha, lepas tu kita taat. Lepas tu kita laksana sebagai tahu bahawa kita ini tidak dimiliki. Kita ni tak memiliki apa-apa pun kat kita. Allah Ta'ala yang memiliki kita. Kita tak ada apa-apa pun. Apa ada kat kita tuan? Semua Allah Ta'ala punya bagi kat kita. Ya, semua Allah Ta'ala bagi kat kita. Apa benda kita boleh kawal kat diri kita? Tak banyak benda kita boleh kawal kan? Rambut boleh kawal supaya tak uban? Tak boleh kawal. Atas kepala kita boleh kawal. Rambut boleh kawal supaya tak panjang? Tak boleh kawal. Kita duduk atas kepala kita Kuku boleh kawal tak panjang? Tak boleh kawal. Hak duduk kat kita pun kita tak boleh kawal. Maknanya kita ni lemah lah, sebab yang duduk kat kita pun tak boleh kawal. Lemah lah kita tu. Maka kita kena bergantung yang maha besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia yang diciptakan itu mestilah memastikan kehidupannya memenuhi tuntutan pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala yang diperintahkan serta meninggalkan segala larangannya. Bagi mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah adalah dengan memastikan hidupnya dalam keadaan ibadat. Tuan-tuan sekalian, dikatakan bahawa pengabdian kepada Allah itu, diulang lagi di sini bahawa melaksanakan perintah Allah, tinggal larangan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surah Ali Imran ayat 110. Maknanya Tuhan beritahu pada kita, nak jadi hamba Allah yang soleh senang je. Laksana perintah, tinggal larangan. Apa yang Tuhan perintah buat, apa yang Tuhan larang tinggal. Maka selesailah bahagian besar nak jadi hamba Allah. Selesai, bahagian besar selesai dah. Ya. Kemudian ibadat yang sempurna adalah ibadat yang dilakukan sampai kita dapat merasai kita ni hamba. Sampai hamba, bagaimana sifat hamba tu? Hamba ni dia tak ada milik apa-apa kan? Kalau pekerja dia boleh cuti. Kalau pekerja dia boleh MC. Kalau pekerja dia boleh mogok. Tapi hamba boleh mogok. Hamba tak boleh mogok. Tak ada kelayakan nak mogok. Hamba tak ada MC, tak ada cuti. Hamba, apa yang hamba? Tak ada apa. Maka nak capai kepada kedudukan hamba Allah tu, macam mana nak capai kedudukan hamba Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik, ajak diri kita buat baik, ajak orang lain buat baik, sampaikan kebaikan. Kemudian ajak diri kita tinggal maksiat, dan ajak orang lain juga tinggal maksiat, sekurang-kurangnya dalam diri kita dan juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. Maknanya Allah Ta'ala sebut pada kita, jaga diri kita dulu di sudut hal yang melibatkan tentang maksiat. Boleh tinggal nak maksiat. Nak buat baik senang tu, tapi nak tinggal maksiat ni susah. Buat baik senang kan, masuk duit dalam tabung, dapat pahala. Tapi nak tinggal maksiat, nak lawan. Sehingga kita boleh kenal, kita ni jadi malas melakukan ibadat ni kerana nafsu ke kerana syaitan. Sampai tahap tu kita boleh buat perbezaan. Aku ni diganggu oleh syaitan, aku ni diganggu oleh nafsu. Barulah senang rawat. Ini tak tahu. Jadi malas pasal apa? Saya tak tahulah yang ganggu saya ni syaitan ke ataupun memang nafsu saya. Tapi macam mana nak rawat? Para sahabat dia tahu yang ganggu ni syaitan ataupun nafsu, dia tahu. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku sembahyang tadi Rasul, syaitan datang ganggu aku. Maka Nabi kata baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat dia tahu yang ganggu dia syaitan. Tuan-tuan, kita tahu tak yang ganggu kita syaitan ke nafsu? Nabi nak rawat macam mana nak rawat? Tak tahu penyakit, macam mana nak rawat? Kita main kata, Ustaz, orang buat saya, Ustaz. Sebab tu popular pengubatan-pengubatan ni. Sebab terus conclusion ni saya kena buatan orang ni. Ini ada orang sihir saya ni. Kenapa awak ni nampak malas je kat pejabat? Saya kena buatan orang kat pejabat ni. Padahal memang malas pun. Memang dia tu pemalas pun.
Apa tu cara buatan orang. Tadi ada satu syarikat apa nama JLC, orang jabat WhatsApp saya, mesej saya. Macam mana nak buat ni ustaz? Ya, rakan sekerja saya ni ustaz. Dia banyak menular. Banyak menular kami tolong cover. Akhirnya dia yang naik pangkat lebih daripada kami pula dah. Sebab pandai cover masalah-masalah. Saya kata kamu cover dia punya masalah, kamu tanggung. Dia tak betul lah. Sebab kerja ni ibadat kan. Betul sekali. Kita ada masalah banyak tu di jabatan kerajaan, di masjid-masjid, ya. Bila mana time pejabat pergi ambil anak sekolah. Time mesyuarat tak masuk mesyuarat sebab pergi ambil anak tadika. Macam mana tu kerja macam ni? Saya baru-baru ni ada mesyuarat di satu tempat. Mengadu dengan saya begitulah, ya. Bos dia mengadu, dia kata ustaz macam mana nak buat ustaz? Ya, pukul 12 hilang dia ambil anak sekolah. Pukul 3 baru masuk, baru hantar anak sekolah. Habis kerja berapa jam kerja ustaz? Pukul 4.30 nak balik, anak hak lain pula nak balik sekolah. Jadi duk habis masa gitulah. Siapa ni? Banyak orang-orang yang kerja pejabat buat kerja macam tu. Tapi cukup bulan dapat gaji yang jumlah yang sama. Pasal apa jadi gitu? Perempuan kurang sikit, orang lelaki banyak. Ya. Yang lebih sedihnya yang dilakukan oleh para ustaz. Itu yang sedih tu sekarang. Ya. Baru-baru ni dia mengadu dengan saya, saya kata ambil tindakan. Bagi warning letter 1, bagi warning letter 2, bagi warning letter 3, yang keempat tukarkan saja. Kena berani. Kena buat action, bukan duk mengeluh, duk kata ambil orang lain. Malu kita tu sekalian bila duduk di pejabat dengan yang bukan Islam. Tengok macam ni ke orang Islam. Hilang semua hilang. Kadang-kadang keluar pergi makan tu, kadang-kadang JPJ ni tuan-tuan tengok. Keluar pergi makan tu pakai baju pejabat lagi tu. Kita duduk minum di kedai tu, setengah jam dia sebelum kita datang sampai dah. Berjam-jam duduk kat kedai tu, pakai pula baju yang tertera dengan name tag kerajaan, kerja Putrajaya. Duduk berborak cerita hal politik, cerita hal ni, cerita hal tu. Pejabat tak masuk. Apa nak jadi tu selain? Kalau dia kata tadi kita dalam bab ibadat, kita nak cari pahala, kerja itu ibadat, dah menular dah pula. Lepas tu kata tak cukup masa nak buat ibadat. Ya. Jadi tuan-tuan, kita maknanya salah faham dalam konsep memahami ibadat. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begitu? Maknanya kita tidak faham maksud ibadat itu bagaimana. Bagaimana dapat cinta Allah? Bagaimana dapat rahmat Allah? Bagaimana dapat kasih sayang Allah? Bagaimana nanti rezeki buat balik ke rumah? Bagaimana tu? Ini semua masalah-masalah keberkatan telah tidak diambil kira, kan? Jadi ini masalah dalam ibadat. Dia kata tak faham konsep ibadat. Macam mana nak datang cinta Allah? Tak datanglah cinta Allah. Akhirnya kelang kabut, anak sakit, kereta breakdown, banyak masalah ni, masalah tu. Cuba fikir balik rezeki kita buat balik macam mana? Jadi banyak masalah tuan-tuan. Ya, semalam pun sama. Di sebuah jabatan kerajaan juga mengadu dengan saya hal yang sama juga. Pattern dia sama je tuan. Pattern dia sama je. Menular time kerja. Gaji tak. Tapi kalau suruh kerja lebih masa sikit, komplain. Kenapa jadi gitu? Malu kita dengan orang yang bukan Islam. Kita kononnya cakap pasal Islam itu agama yang terbaik. Islam tu Rasul datang lengkap, para sahabat begini, apatah lagi kita mengagungkan pula tamadun Islam, Abbasiyah, Osmaniyah. Mari kat kita, apa tamadun yang kita duk buat ni? Macam orang tak bertamadun je kita ni, kan? Macam orang asli je perangai. Ini masalah kita tuan-tuan, sebab kita salah faham tentang konsep ibadat. Baik tuan-tuan sekalian, Ibnu Taimiyah mengatakan lagi bahawa kesempurnaan makhluk adalah berada dalam pelaksanaan ibadatnya kepada Allah. Nak sempurnanya makhluk ini adalah tengok ibadat dia. Makin tinggi ibadat yang dilakukan, maka sempurnalah kedudukannya di sisi Allah. Setiap kali manusia meningkatkan kesempurnaan ibadatnya, setiap kali pula lah meningkatnya kesempurnaan dan ketinggian darjatnya. Setiap kali kita lakukan ibadat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap, dengan penuh ketundukan, maka ketika itu naiklah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menyangka ada jalan lain atau menyangka bahawa manusia dapat membebaskan diri daripada pengabdian dirinya atau keluar daripada lingkungan itu untuk mendapat kesempurnaan yang lebih, dia adalah orang yang paling jahil dan paling sesat. Kalaulah ada orang dia cari kebahagiaan,
Kalau dah ada orang dia cari petunjuk dengan meninggalkan ibadatnya, kata Ibnu Taimiyah, orang ni yang paling jahil sekali. Kenapa awak tak solat ni? Saya tak sempat ni, kerja banyak ni. Dia tak solat, dia tinggal. Dia tak bayar zakat, dia tak tunai perintah-perintah Allah. Kejar dunia itu, kata Ibnu Taimiyah, orang ni paling jahil sekali. Sebab dia mencari sesuatu pada tempat yang salah. Ya, cari kebahagiaan dengan tidak melaksanakan perintah Tuhan. Mana nak bertemu? Mana nak bertemu, tuan-tuan? Solat tinggal, puasa tinggal, ya. Zikir tak ada, Quran tak baca, lepas tu mengadu, ada masalah ni, ada masalah tu. Banyak kes-kes dalam rumah tangga, itulah yang berlaku. Kes-kes rumah tangga begitulah. Dalam rumah tangga, bila tengok apa berlaku dalam rumah tangga, ada tak dalam rumah tangga kita ada bacaan Quran? Ada tak tuan-tuan kita ni sekali-sekali solat berjemaah dengan anak-anak kita? Ada tak kita buat? Ini semua nak kena tengok lah. Sebab itu pendidikan tidak formal yang menunjukkan kepada anak-anak kita bahawa ibadah ni kunci kepada segala-galanya. Anak-anak kita akan tengok, oh, anak kita membesar tengok, abah ada baca Quran, abah ada zikir, oh, abah ada sembahyang sunat. Bila tengok lepas sembahyang, abah sembahyang lagi. Anak tanya, Umi, abah sembahyang apa tu? Tadi kan dah sembahyang sama-sama kita. Umi pun kata tu abah sembahyang sunat. Sunat apa? Tu sunat ba'diyah maghrib. Oh, ba'diyah maghrib tu apa? Oh, maknanya adalah keluarga tu cerita, perbincangan-perbincangan tu ada. Kita tuan-tuan, kita masalah kita salah faham kita tentang konsep ibadat ni masalah. Kita anggap ibadat ni kena pakai kopiah, kena pakai jubah, kena dah bawa tasbih. Ibadat ni sepanjang masa. Dalam keadaan kita bangun pagi kita dah buat ibadat dah. Sampai kita nak tidur balik kita ibadat. Mak itu sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala. Ia satu kebaikan. Mengharap kepada Allah. Jadilah ibadat ikhlas. Selagi mana tidak bercanggah dengan apa yang ditentukan dalam syariat. Senang je. Tapi sebab kita ni, bila nampak ibadat ni kena buat majlis-majlis tertentu. Hari-hari tertentu. Masa-masa tertentu. Oh, kita datang ramai-ramai. Lepas tu bila tak ada. Itu salah faham kita tentang ibadat. Islam dia bagi pada kita, dah cukup dah. Hari Jumaat kena kumpul semua. Lengkap dah kan? Laki-laki semua kena solat berjemaah Jumaat. Tak mana ada boleh qada sembahyang Jumaat, tak ada qada Jumaat. Tertinggal terlepas sembahyang Zuhur. Dah tentu dah, lengkap dah. Okey. 1 tahun kumpul sekali di tanah suci buat ibadat haji. Mana lengkap dah kan? Tiba-tiba kita pergi buat kumpulan-kumpulan baru, majlis-majlis tertentu. Kononnya itu majlis-majlis hanya untuk menghapus dosa lah. Itu pelik lah tu sekalian. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Saya cerita ni benda berlaku lah. Sebab saya duduk pantau benda-benda macam ni. Kumpul, akhirnya minum air basuh kaki guru. Konon minum ni ambil berkat. Ambil berkat macam mana minum air basuh kaki guru ni? Nabi tak pernah ajar pun. Para sahabat mengambil sesuatu daripada Nabi SAW. Tabarruk itu. Nabi tu Rasul. Guru yang kamu ikut tu tak maksum. Nabi tu maksum. Tak boleh nak buat matching macam tu. Tak akan match punya. Tapi ada orang sanggup buat. Ini guru saya kena percaya kat dia. Minum air basuh kaki. Dah start dah nak masuk Malaysia ni. Dah mula dah. Dah start dah. Dulu tak masuk, sekarang dia dah mula dah. Tuan-tuan sendiri maklumlah sendiri. Jadi kita kena pantau benda-benda di luar sana. Jangan terjerumus dalam benda-benda yang macam ni. Dah utuh pada kita Rasul. Okey, Rasul aja bagaimana nak ibadat. Nak Rasul aja. Macam mana cara kita nak melakukan ibadat. Tuan-tuan, ini kita kena tengok bagaimana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa? Ya, ini yang berhijrah. Kemudian tu dia berhijrah. Dia satu hari tuan-tuan dia ambil peluh Rasulullah. Dia ambil peluh Rasulullah. Rasulullah tanya, wahai Ummu Salamah, kamu buat apa? Dia tanya, ya Rasulullah, aku ambil peluh kau kerana aku nak buat minyak wangi. Memang peluh Rasulullah tu berwangi. Dia ambil, disimpan dalam bekas. Tetapi Nabi tak pernah pun buat promotion. Mari sahabat-sahabat, aku tengah peluh ni, mari. Tak ada peluh aku. Ada? Ada tuan-tuan jumpa hadis gitu. Nabi buat promotion, mari ambil peluh aku simpan dalam bekas. Ada? Tak ada. Itu Rasulullah. Ini tuan-tuan ada guru hak pelik-pelik ya. Dia basuh tangan, dia suruh orang minum air basuh tangan dia. Dia basuh kaki, dia suruh ambil minum air basuh kaki dia. Ada orang ikut tuan-tuan. Tengok akar dia kat mana masa tu. Sebab dia tidak faham tentang konsep-konsep ibadat kepada Tuhan. Sebab tu kita kena mengaji tuan-tuan, kena tahu bab ibadat ni kena hati-hati. Dia mesti ada rujukan, mesti ada sandaran nak buat sesuatu dan mesti ada
batasan-batasan yang tertentu yang diajar oleh Rasul, yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian disambung oleh para tabi'in, para tabi'in sampai kepada para imam-imam kita, imam mazhab dan sebagainya. Kita kena tengok mesti ada reference, jangan tersilap, jangan pandai-pandai dicipta. Jadi benda-benda yang besar supaya kita faham tentang dua perkara besar tuan-tuan sekalian, iaitu tentang pengutusan Rasul dan juga bagaimana nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kita capai kedudukan yang dipanggil sebagai hamba Allah. Sampai Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurga, ikutlah pintu mana kamu nak masuk. Itu firman Allah kan? Wahai hamba-hambaku, kamu masuklah ke dalam syurga, ikutlah pintu mana kamu nak masuk. Kita takut tuan-tuan bila Allah Ta'ala panggil, wahai hamba-hambaku, kita pergi, Allah Ta'ala kata, kamu bukan hamba aku. Itu takut. Sebab kita rasa kita dah hamba, tapi di sisi Allah kita bukan hamba. Macam mana kita bukan hamba? Lawan perintah Tuhan. Tak yakin dengan hukum-hukum Allah. Tak yakin dengan peraturan-peraturan Allah. Tak percaya dengan satu, dua perkara dalam kitab Allah. Macam mana nak mengaku hamba? Ketika itu kita risau. Kita kena jaga benda-benda macam ni supaya kita tidak terpesong dalam ajaran-ajaran yang tidak benar. Baik tuan-tuan sekalian, saya rasa habis di situ. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tajuk malam ni agak berat sikit lah kan? Tu yang nampak dia macam ngantuk sikit tu. Ni tajuk dia berat sikit ni. Ada soalan? Tak ada tuan-tuan InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.